Pengenalan komposisi badan. Komposisi badan merujuk kepada peratusan relatif lemak badan berbanding dengan otot, tulang, dan tisu badan yang lain. Pengukuran komposisi badan terdiri daripada dua kaidah, yaitu kaidah makmal dan kaidah lapangan. Ketiga, pengukuran lipatan kulit adalah satu teknik untuk mengukur ketebalan lemak di bawah lapisan kulit. Pengukuran lipatan kulit dijalankan menggunakan angkup kaliper dalam nilai milimeter. Lokasi pengukuran lipatan kulit pada tubuh ialah dada, abdomen, tricep, suprailium, dan paha. Kepentingan komposisi badan. Yang pertama, menentukan tahap kecerdasan individu. Kedua, meningkatkan tahap kesehatan individu. Ketiga, meningkatkan keaktifan individu dalam kegiatan individu. Keempat, membantu mengawal kadar pengambilan kalori dengan kadar pembakaran kalori. Indeks jisim tubuh atau BMI merujuk kepada kadar berat berbanding ketinggian atau isi padu seseorang. Formula indeks jisim tubuh sebenarnya terbagi kepada dua, yaitu formula sistem metrik dan formula sistem imperial. Tapi sistem metrik agak senang untuk dikira. Contoh pengiraan BMI, jika berat Anda ialah 70 kilo dan ketinggian Anda pada 1,7 meter, BMI Anda ialah 7 bahagi ketinggian 1,7 meter kuasa 2. Ketinggian dan berat badan ini akan mendapat hasil BMI 24,22. Ini adalah julat BMI dan kategori. Bawah 18,5 kurang berat, 18,5 hingga 22,9 adalah berat yang sehat, 23 hingga 27,4 agak lebih berat, dan 27,5 dan ke atas adalah gemuk atau obesity. Walau bagaimanapun, formula ini tidak boleh digunakan jika Anda berusia kurang dari 18 tahun atau lebih 64 tahun, mengandung dan menyusukan anak, seorang ahli sukan yang aktif. Ukur lilit perut. Lebihan lemak perut atau lemak penderita dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kencing manis, serangan jantung, embolisme, dan masalah kesehatan yang lain. Anda boleh menganggarkan jumlah lemak perut dan risiko kesehatan yang berkaitan hanya dengan mengukur lingkar pinggang dan menghitung indeks pinggang ke pinggul. Berikut merupakan cara mengukur lilit perut. Yang pertama, berdiri bersama kaki dan perut Anda terdeda. Keluarkan kasut Anda dan tahan dengan abdomen santai. Membungkuk boleh merosakkan keputusan. Untuk ukuran yang lebih tepat, keluarkan baju atau pakai baju yang ketat. Kedua, letakkan pita pengukur di sekitar pinggang selaras dengan pusar. Gunakan kain pita pengukur yang fleksibel. Letakkan pada kulit antara rusuk yang lebih rendah dan tulang pinggul. Ia harus lebih kurang pada tahap pusar. Semasa meletakkan pita pengukur di sekeliling pinggang, pastikan ia tetap lurus dan selari dengan permukaan. Yang ketiga, ukur pinggang selepas menghembuskan nafas. Bernafaslah secara normal, tetapi jangan coba untuk mengecilkan perut. Pastikan pita pengukur lurus dan tidak mempunyai seleko.
Kemudian, perhatikan lilitan pinggang jika mengukur dalam sentimeter. Jika mengukur dalam sentimeter, perlulah bermula dari 0 cm. Terangkan ukurannya sekira Anda seorang lelaki, lilitan pinggang lebih daripada 102 cm atau 40 inci memberi Anda lebih banyak risiko untuk membina keadaan yang berkaitan obesitas seperti diabetes, serangan jantung, atau embolisme. Sekiranya Anda seorang wanita dan Anda tidak hamil, lilitan pinggang lebih besar daripada 89 cm atau 35 inci dianggap berisiko tinggi. Bagi lelaki, ukuran 37,1 hingga 39,9 inci dianggap sebagai risiko pertengahan. Bagi wanita, risiko pertengahan antara 31,6 hingga 34,9 inci. Jika Anda mengukur dalam sentimeter, 94 hingga 101 cm menunjukkan risiko pertengahan untuk lelaki dan ukuran di atas 102 cm adalah risiko tinggi. Bagi wanita, 80 hingga 87 cm adalah risiko pertengahan dan lebih daripada 88 cm dianggap risiko tinggi. Tidak standar untuk lilitan pinggang pada wanita hamil, kanak-kanak, dan remaja. Ini adalah nisbah pinggang pinggul. Bagi lelaki, 0,96 atau kurang adalah risiko rendah. 0,96 hingga 1,0 risiko sederhana dan 1,0 dan lebih adalah risiko tinggi. Bagi perempuan, 0,80 atau kurang adalah risiko rendah. 0,96 hingga 1,0 ialah risiko sederhana. 0,85 dan lebih adalah risiko tinggi. Ini adalah alat pengukur lipatan kulit. Suatu teknik untuk mengukur ketebalan lemak di bawah lapisan kulit. Antara prosedurnya adalah ambil semua pengukuran pada bagian kanan badan, kenal pasti dan tanda lokasi yang akan diukur. Lapisan kulit dicubit menggunakan jarum. Tarik lipatan tersebut 1 cm dari lokasi yang akan diukur. Biarkan lipatan tersebut terangkat semasa mengambil ukuran. Letakkan rahang kaliper tepat dengan lipatan kira-kira 1 cm di ujung jari yang mencubit. Biarkan rahang kaliper mengepit perlahan-lahan. Ambil ukuran lipatan, buka rahang kaliper dan dari lokasi. Dan ini adalah bagian badan yang diambil untuk mengukur lipatan lemak, lipatan kulit. Lepas kita kira BMI, kita nak tentukan di manakah kita dalam kategori BMI tersebut. Sama ada overweight, underweight ataupun normal. Seterusnya kita perlu tahu, kita perlu target berapa kilogramkah kita akan turun berat badan nanti. Jom kita saksikan. Sebelum saya cerita lebih lanjut, kita perlu faham mengenai BMI, iaitu Body Mass Index ataupun Indeks Jisim Tubuh. BMI perlukan dua parameter, iaitu yang pertama berat. Berat ni kita ambil dalam kilogram. Yang kedua, parameter kedua ialah kita kena tahu tinggi kita, iaitu kita ambil dalam meter. Rumusnya ialah seperti di sebelah. Berat kena bahagi dengan tinggi, kena bahagi dengan tinggi. Kita akan dapat satu nilai. Nilai tersebut kita akan cuba kategorikan dia sama ada kategori underweight, iaitu kurus, kurang daripada 18.5, ataupun normal, iaitu antara 18.5 hingga 24.9, ataupun kategori ketiga iaitu overweight, lebih daripada 25. Sekiranya obesiti, mereka terletak di antara 30 dan ke atas. Dua kategori sahaja yang perlu diet sebenarnya, iaitu kategori overweight dan juga obesity. Sekiranya anda
tergolong dalam kategori ini, anda wajib menurunkan berat badan supaya risiko penyakit, contohnya penyakit jantung, diabetik dan juga kencing manis dapat diturunkan. Jadi berapakah berat badan yang perlu kita turun sebenarnya? Kita perlu target BMI kita di antara 18.5 hingga 25. Untuk yang overweight, cuba target BMI hanya 25 sahaja. Contohnya saya akan ambil contoh. Seseorang yang 90 kilo, ia target BMI dia adalah 25 BMI. Untuk itu, 25 ini kita kena darabkan dengan tinggi, dan kita akan dapat nilai 76.5. Jadi untuk kes ini tadi, orang yang 90 kilo dengan tinggi 1.75 perlu menurunkan berat badan sehingga 76.5 kilogram untuk mencapai berat badan normal, iaitu dalam kategori BMI 25 dan ke bawah. Jadi untuk video kali ini saya harap anda semua dah faham apa itu BMI dan berapa target kilogram kita nak turun. Video seterusnya saya akan kongsi kepada anda mengenai kalori, macam mana kalori itu berfungsi dan juga macam mana kita nak kira kalori tersebut bergantung kepada individu masing-masing. Jom kita lihat video seterusnya di sini. Okey, ini adalah bagaimana kita nak mencari WHR ratio. So, pinggang dalam cm, pinggul dalam cm. Okey, kalau tadi perempuan tu tadi adalah dia punya pinggul 45, pinggang dia 45 dan pinggul dia 50 cm. Okey, carikan dia punya jawapan. Dan lelaki 31 dan pinggulnya adalah 35. So apa kategorinya?